Tu. Jadi hukum berkenaan halal dan haram. Makanan 87 hingga ayat 87 hingga 88. Itu boleh tengoklah ayat 87, 88 Ustaz dah. Lepas tu ayat 89 hukum sumpah. Lepas tu ayat 90, 93 suruan Al-Quran kepada orang beriman. Ada beberapa perkara tentang pengharaman arak, judi, pemujaan dan sebagainya. Dan yang keenam daripada makhraj yang pertama. Ada 6 perkara je awak kena ingat dalam makhraj satu ni. Kan? Pensyariatan berkenaan halal dan haram dalam pemburuan. Jadi makhraj satu 82 hingga ayat 82 hingga 96. Boleh. Ni syarah nanti nak masuk juzuk 7 boleh cuba hafal ataupun tasmi' murajaah tu. Tasmi' murajaah tu berdasarkan makhraj. Berdasarkan apa? Makhraj. Syarah ada syarah? Syarah Najlah? Agak-agak Ustaz, mudah. saya nak Ya, tanya. ya. Ya, sila. Maknanya katakanlah kan saya Ustaz suruh buat benda guna ni, saya kena tasmik guna maknanya ikut makrok ke atau ikut musurat? Ustaz nak tengok awak ada kemampuan tak? Awak boleh tak usahakan tasmi' murajaah tu ikut makhraj. Daripada satu makhraj kepada satu makhraj yang lain. Jadi satu makhraj ni kalau syarah tengok dah kan. Lebih kurang berapa? 1, 2, 3. Tak sampai 3 pun. 1, 2, 2 lebih itulah satu makhraj. Jadi satu juzuk ada 8 makhraj. Satu juzuk ada berapa makhraj? 8 makhraj. Jadi lebih kurang seminggu lah. Seminggu 7 hari. Kan? Jadi kalau awak mampu, buatlah. Tasmiklah 2 makhraj sehari. Jadi seminggu sudah dapat satu juzuk berserta dengan gambaran ringkas apa yang awak hafal. Masya Allah. Faham tak? Jadi satu juzuk tu awak nampak apa kandungan yang awak tahu. Awak kena tahu. Maknanya awak hafal Quran tak sajalah. Orang Terengganu kata, hafal Quran berserta dengan faham makna ayatnya. Boleh tadabbur. Agak-agak senang tak kalau buat macam ni? Dalam bentuk mind maps. Syarat, Ashfa je nak Ashfa. Okey, Ashfa. Ashfa mana? Ada Ashfa? Ada Ustaz. Okey, Ashfa ayat berapa sekarang? Sepatutnya esok Ahad tasmik ayat Ayat 69. ayat 69. 69? Oh, 69 makhraj 7. Ustaz tak siapkan lagi. Ustaz tak siapkan. Malam ni Ustaz siapkan. Ustaz bagi satu juzuk ni pada Ashfa, bagi pada syarah. Begitu juga dengan Quratun. Quratun juzuk 6. Jadi Ustaz buat nanti juzuk 6. Malam ni kalau sempat Ustaz siapkan juzuk 7, kemudian juzuk 6. Oh, Quratun. Quratun ada? Ada Ustaz. Agak-agak Quratun kalau murajaah dengan berdasarkan maps ni, senang ke mudah? Mungkin senang, tak tahu. Okey, senang. Tak cuba lagi kan? Okey. Tak apalah, cuba. Maps ni hanya sebagai pembantu je. Bukannya pengganti Quran awak. Quran awak mesti digunakan. Itu awak kena tahu tu. Zelni ada Zelni? Ada Ustaz. Ada Zel pun Ustaz akan buatkan untuk juzuk 8 insya-Allah. Bagi Ustaz dalam masa 2-3 hari ni insya-Allah Ustaz siapkan 3 juzuk. Tapi awak kena usaha juga ni. Kan? Ustaz usaha posisi Ustaz sebagai seorang guru. Para pelajar yang Ustaz kasih sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayang semua ni. Walaupun kita berjauhan, Ustaz sentiasa cuba untuk memudahkan awak hafal Quran. Sekarang ni atas awak. Kan? Untuk awak hafal Quran dengan bersungguh-sungguh ataupun tidak. Nampak tak? Jadi, contohlah kan.
Ustaz sebut contoh dalam Makrok 2 ayat 97 hingga 108. Banyak tak? Tak banyak pun. Ayat 97 hingga 108. Makrok 2. Jadi dalam dua makrok ni, dalam kepala otak kita ni, dalam mind kita ni, bagi apa bahasa Inggeris? Mind kan? Pertama berkenaan apa? Pensyariatan berkenaan dengan ibadat haji. Ayat 97. Yang mana dari 97 tu, syiar ibadat haji merupakan hak Allah semata-mata. Apa maksud dia tu? Maksud dia, dulu orang jahiliyah melaksanakan ibadat haji bukan kerana Allah, tapi ada kerana yang lain. Kerana apa? Kerana berhala-berhala yang ada di sekeliling di sekeliling Kaabah. di sekeliling Kaabah. Kan? Kemudian Allah Ta'ala nyatakan selepas daripada itu, kan, Ustaz tak sebut semua 98 kerana apa? Kalau Ustaz tak sebut ada ayat yang tak ada, kan, maknanya mafhum dia, makna ayat tu temanya sama. Faham tak? Faham? Faham tak ni? Faham. 98, 99 apa tak ada Ustaz? Maknanya dia punya mafhum dia, tema dia ataupun apa yang dia bincangkan tu berkisar perkara yang sama, iaitu berkenaan dengan ibadat haji. Faham? Jadi kemudian daripada tu kan Allah Ta'ala sebut, patutnya sini Ustaz akan sebut di sini. Maknanya dia nota dia berada di macam mana Ustaz nak pecahkan? Tadi jadi. Tu. Okey. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang ke-100 berkenaan dengan hakikat kebaikan dan keburukan. Tak sama antara kebaikan dan keburukan. Ayat 100. Kemudian ayat 101 Allah Ta'ala sebut larangan dari bertanya tentang perkara yang tidak ada faedah. Pertanyaan yang macam mana? Pertanyaan yang akan menimbulkan kepayahan apabila dijawab. Faham? Contoh, faham tak? Contoh macam mana? Kalau tanya jadi payah. Ada contoh tak? Payah tu maksudnya susah nak terang ya Ustaz? Bukan. Payah tu maknanya payah untuk dilaksanakan. Okay. Pertanyaan yang akan menimbulkan kepayahan apabila dijawab, mana kepayahan melaksanakan. Macam mana nak buat ayat Bagus soalan awak tu. Maknanya pertanyaan yang akan menimbulkan kepayahan melaksanakan apabila dijawab. Apa macam ni? Jadi kalau tak tanya, perkara tu tak susah pun. Ya. Tetapi bila banyak ditanya, maka jadi payah. Contohlah sikap orang Bani Israel kan. Dia disuruh, Allah Ta'ala suruh mereka cari apa? Lembu untuk disembelih. Kan? Pernah dengar kisah tu? Kemudian dia tanya. dia tanya lembu yang macam mana? Kan tak susah tu. Kau tanya, baik aku jawab lah. Dah kau nak tanya sangat kan? Banyak tanya. Kalau kata korban lembu, korbanlah lembu macam mana pun. Tak payah banyak songgel lah. Tu. Maknanya nota ni ataupun map ni mesti disarahkan jugalah oleh pembuatnya kan. Maknanya Ustaz boleh bagi ceramah nanti. Boleh dapat duit masuk kan. Seminar mind maps Al-Quran. Jadi boleh cara faham? Faham Ustaz. Macam tak excited je Ustaz, seorang je excited malam ni. Faham Ustaz. Aduh lah. Macam tu lah. Kenalah excited sikit. Ustaz excited bukan main ni. Yalah, tak apalah. Kita je lah excited. Ashfaq excited tak? Oh, Ashfaq.
Ustaz. That's why excited tak? Ya Ustaz. Begini Syafaq. You Ustaz. Wah excited. You. Wah gitu. That's why excited tak? Excited kot. Excited kot. Okay tak apalah ikutlah. Baik. Kemudian makrok yang ketiga kan, ni makrok yang kedua lah kan, antaranya Allah Ta'ala sebut juga dalam makrok kedua, Allah menafikan apa yang didakwa oleh musyrikin Quraisy tentang ibadat korban yang telah direka cipta. Dia buat reka cipta tentang ibadat. Hukum wasiat dan penyaksian ketika bermusafir ataupun tidak, ada perbezaan antara musafir ataupun tidak bermusafir. Situ pun ada kandungannya. Kemudian makrok yang ketiga kan, Allah Ta'ala, pertanyaan Allah Ta'ala kepada manusia di akhirat kelak tentang pengetahuan mereka dan amalan yang disyariatkan atas mereka. Ayat 109. Ayat 110 ni dia panjang tau. Kat mana? Ayat 110. Siapa boleh teka? Cuba teka. Cepat teka. Teka. Ke apa Ustaz? قال الله يا عيسى بن مريم. Siapa yang jawab tu? Sarah tengok tu, Quran tu. Saya tanya teka apa? Teka ayat 110 tu. Siapa boleh baca? إذ قال Menarik tau. Ayat ni ada cerita beberapa perkara. Ni. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. 110 ni panjang. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Lebih kurang. 7 baris. Dalam ayat ni, 110 ni, Allah Ta'ala cerita tentang apa? Allah memuliakan Nabi Isa dan meneguhkan Nabi Isa dengan pemberian mukjizat. Apa dia? Antaranya, Nabi Isa berkata-kata masa kecil, masa bayi. Yang kedua, Allah menggunakan hikmah dan mengajarnya membaca menulis kitab Taurat dan Injil. Ketiga, kejadian burung dari tanah yang dibentuk seperti burung. Faham tak? Tanah liat dibentuk seperti burung. Kemudian dengan izin Allah Ta'ala, puff. Jadi macam magic kan. Tapi bukan magic ni. Mukjizat jadi burung. Kemudian Nabi Isa menyembuhkan orang buta dan orang yang kena penyakit sopak. Kemudian Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari dibunuh oleh Bani Israel. Kemudian ada kisah hidangan dari langit. Keampunan dan keseksaan. Bukan kempunan baca elok. Kempunan Ustaz. Bukan kempunan tu. Keampunan. Keampunan dan seksaan merupakan kebijaksanaan daripada Allah. Ataupun hikmah dari Allah. Hikmah lah. Hikmah ke kebijaksanaan? Hikmah dari Allah. Allah menafikan. Ni Allah bukan Alan. Alan pula kan. Allah menafikan dakwaan Bani Israel yang mengatakan Isa anak Tuhan. Janji Allah tentang kejadian hari kiamat. Ini makrok 3. Makrok 4. Makrok 4 je terus ingat. Awal surah Al-An'am. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara dalam makrok yang keempat. Awal surah Al-An'am. Makrok 5. Makrok 6. Nanti malam ni sambung makrok 2 makrok lagi. Makrok 7 dan makrok 8. Itulah secara ringkasnya. Kemudian nanti setiap 2 makrok tu Ustaz bagi latihan macam ni. Tulislah ayat tu. Tuliskan ayat. Daripada makrok yang pertama. Okey. Boleh? Nampak tak? boleh Ustaz. Ya. Okey, ada nak tanya? Kita tengok kan. Kalau kita tengok kisah Nabi Isa ni sebenarnya sangat menarik kan. Nabi Isa alaihi salam, Allah Ta'ala uji dia kan. Macam selalu Ustaz pernah cerita kan. Allah Ta'ala uji Nabi Isa ni bukan Nabi Isa saja, tetapi mak Nabi Isa pun Allah Ta'ala uji. Bayangkan. Awak bayangkan. Martabat kan.
ataupun kedudukan kita di sisi Allah, kalau nak dibandingkan dengan kedudukan Nabi Isa, macam mana? Apa pandangan awak? Apa pandangan awak? Bagilah pandangan seorang. Ustaz, ulang soalan. Ulang soalan. Suara Ustaz tak jelas ke? Jelas, saya tak Jelas. dengar. Okey. Soalan Ustaz. Kan? Sekejap Soalan Ustaz. Kalau kita fikirkan, ni Ustaz nak suruh kita sama-sama fikirlah. Kalaulah dinilai lah kedudukan, kan? Kedudukan ataupun yalah, kedudukan lah maksud Ustaz, kedudukan pangkat kita di sisi Allah antara pangkat kita, kedudukan kita dengan kedudukan Nabi Isa. Ada beza tak? Itu soalan itu. Dapat tak? Hello? Hello? Ya Ustaz, Dapat tak? maksud Ustaz kedudukan yang macam mana tu? Kedudukan kedudukan pangkat kita dengan pangkat Nabi Isa, kemuliaan, dari sudut kemuliaan tu. Beza banyak ke sikit? Banyak. Kan? Maknanya Nabi Isa ni ialah Nabi, kan? Bila Nabi, mesti ada kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih? Betul tak? Sahih. Tapi dalam keadaan sedemikian, kan, dengan kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah uji Nabi Isa, kan? Allah Ta'ala uji Nabi Isa saja ke? Jawapannya tidak. Orang-orang yang di sekeliling Nabi Isa pun Allah Ta'ala uji. Orang-orang yang ada kaitan dengan Nabi Isa pun Allah Ta'ala uji. Ujiannya kecil ke besar? Besar. Ujiannya besar. Kan? Ujiannya sangat besar. Kenapa? Itu soalan yang kedua. Kenapa? Kenapa? Sebab Allah nak tingkatkan darjat. Sebab Allah Ta'ala nak tingkatkan darjat lagi satu. Sebab okey. Kita tulis sikit, kan. Macam mana ni? Kejap. Nak delete kat mana Ustaz baru sekali lagi. Jakun. Ustaz baru jumpa application ni. 1. 2. Ustaz klik dekat Apple Pen. 2. 3. Jakun. Tak jadi lah. Sebenarnya Ustaz nak Nabi Isa, kan? Nabi Isa. Tak ada ya. Sebab Ustaz belum pandai guna lagi. Kita guna yang lain dululah. Ustaz belum explore lagi. Okey. Kita nak paper apa? Nak paper yang mana? Pilih. Purple cair Ustaz, purple cair. Petak ke? Okey, color dulu. Color mana nak? Purple cair. Purple cair ni. Okey, nak petak mana? Petak yang ke mana? Yang baris pertama ke, 2 ke 3? Syarah pilih. Syarah pilih cepat.
Jangan. Awak ni. Nombor satu Ustaz Ustaz. nak pesan kat awak ni tau. Ini latihan tau, latihan. Ni latihan juga ni tau. Latihan apa ni Ustaz? Ni latihan nanti kalau ada orang nak apa panggil? Nak memantau kita punya halaqah. Kalau Ustaz tanya jangan krik-krik. Ini krik-krik semua. Sedih Ustaz. Okey, cepat. Jangan sampai cepat. Jangan. Cepat. Nak pilih yang mana? Petak mana? Ashfa lah Ustaz. Ashfa lah. Tak payahlah sebut nama. Ashfa ke apa ke. Ikutlah siapa-siapa kan. Cepat. Pilih. Lama nak pilih petak pun lama. Tu susah nak hafal ni. Lama satu-satu keputusan nak buat tu. Berminit-minit. Tu lambat nak hafal tu. Dia tak boleh. Dia kena pantas, tangkas. Cepat, pilih. Siapa pilih? Boleh je. Nak pilih yang baris pertama, kedua, ketiga? 3. 3. Okey, 3 dot-dot Pakai dot yang mana? Pakai dot yang kanan sekali ke, tengah ke, kiri? Yang kedua. Kedua sebelah kiri. Sebelah kanan. Tang. Okey. Siapa tak ingat dah Ustaz apa benda nak cakap tadi? Astagfirullahalazim budak ni. Aduh, hai. Stres tu lah. Aduh, macam-macam lah awak ni. Okey. Nabi Isa Ini bukan Nabi Isa betul kan. Ini kita lukis. Lukis apa ni? Orang ini. Tadang, deng, dadang, tadang, tadang. Ini apa ni? Okey. Baik. Jadi Allah Ta'ala uji Nabi Isa kan. Bila Allah Ta'ala uji Nabi Isa dalam ayat tadi tu lah. Bila Allah Ta'ala uji, adakah Allah Ta'ala uji hanya Nabi Isa? Jawapannya tidak. Allah Ta'ala uji ibu Nabi Isa. Begitu juga kita. Kan? Proton, Ashfa, Bella, Syarah, Fatimah, Zelni, Ustaz. Allah Ta'ala akan uji. Nak kala apa? Kala apa pula? Hijau. Macam tak best ya background colour purple ni. Okey. Allah Ta'ala akan uji. Allah Ta'ala uji. Bila Allah Ta'ala uji seseorang ni, kan, adakah Allah Ta'ala uji dia? Jawapannya tidak. Ujian tu akan berkait pada ramai orang. A, B, C, D, E, F. Ramai orang akan terkait kan, apabila Allah Ta'ala uji seseorang. Jadi, soalan tadi Ustaz tanya, kenapa? Kan, soalan dia. Kenapa Allah uji? Okey. Jawapan yang pertama daripada Cik Nur Fatimah Az-Zahra ialah Allah nak mengangkat kan? Mengangkat darjat seseorang. Itu jawapan yang pertama daripada Cik Nur Fatimah Az-Zahra. Baik. Lagi? Lain? Ada jawapan lain daripada kawan-kawan lain? Daripada anak-anak yang lain? Jawapan yang kedua? Kenapa? Sebab Allah nak uji kita, nak tengok sama ada kita hamba yang syukur atau hamba yang kufur.
syukur atau kufur. Kenapa Fatimah cakap macam tu? Macam mana boleh Fatimah kata macam tu? Tak apa, Fatimah jawab banyak kali pun tak apa. Tak ada siapa Sebab, marah. Okey, sebab maksud Ustaz kenapa saya cakap syukur atau kufur Ustaz? bila Ustaz tanya kenapa Allah uji kita, Fatimah jawab kerana nak tengok kita syukur ataupun kufur. Betul? Betul Ustaz. Kenapa Fatimah boleh berfikir macam tu? Sebab Hmm. nikmat kan ada dua. Satu, nikmat ada dua. Ujian ada dua. Satu nikmat, satu musibah. So, itulah sebabnya. Sebabnya ujian tu ada ujian berbentuk nikmat dengan musibah. Okey, ini jawapan Fatimah. Anak-anak yang lain tak ada pandangan, lontaran idea tak? Cepatlah. Kalau supaya kita tak lupa Allah. Supaya kita tidak lupa Allah. Okey. Bella kata supaya kita tak lupa Allah. Okey. Cuba jelaskan macam mana tu? Maknanya, cuba huraikan sikit. Maksudnya macam kalau kita ditimpa musibah, contoh apa-apa jenis musibah, kalau kita tak mampu nak tanganinya, last choice yang kita ada doa. Macam tu. Jadinya apa-apa musibah sekalipun end up akan Tak apa, teruskan. Betul lah tu. Ada rakan-rakan yang lain nak tambah apa yang Bella nyatakan? Sila. Kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah Ta'ala uji? Supaya kita tak lupa Allah. Siapa yang boleh nak tambah maksud Bella tu? Tak apa, nak jawab banyak kali pun tak apa. Kita bukan jawab peksa apa ni. Kita berbincang, berkongsi pandangan. Tak ada salah, tak ada betul pun. Sila. Sebab manusia dia akan mencari bila dia memerlukan. Tapi kalau dia dah cukup, buat apa dia nak cari? Okey. Kena tambah lagi tu, huraian tu. Tergantung tu. Masih teka-teki lagi tu. Boleh Fatimah jelaskan lagi? Dia belum sampai lagi tu. Contohnya macam sekarang kan musim PKP. Kan ramai orang hilang kerja. Ramai orang hilang kerja. Jadi perbelanjaan rumah kan tersekat, terpotong dan kurang. Jadi masa tu lah dia akan cari
orang yang boleh beri dia bantuan. Dia cari siapa, Fatimah? Dia diangkat menjadi putih. Apa dia cari siapa? Dia cari orang yang dapat beri dia bantuan. Orang yang dapat beri dia bantuan. Okey, cantik. Jawapan yang boleh diterima. Jadi kalau Ustaz nak tulis kat sini, apa dia punya tu? Secara ayat dia secara mudah. Kenapa Allah uji kita supaya tak lupa Allah? Maksudnya, kalau Ustaz nak tulis sini, secara mudahnya, ayatnya. Manusia akan mencari penolong kan, ataupun pembantu ketika mereka susah. Macam tu. Betul ayat dia? Okey. Kaitan dia dengan tak lupa Allah, maknanya kaitan dia dengan tak lupa Allah, Fatimah, dan rakan-rakan yang lain. Bukan kata salah ni, betul ni, bagus ni. Bagus, Ustaz right. Yang ni pun bagus. Kan? Yang apa Bella kata. Lain, Nabila kata. Sebab siapa-siapa yang belum cakap lagi tu boleh kongsi, share. Kan? Share. Jangan tak share. Nampak tak? Balik. Maknanya apa? Apa kita nak urai di sini? Manusia lupa Allah bila diuji, gitu. Macam tu, Fatimah? Bukan semakin ingat ni, Ustaz. Okey. Semakin ingat bila diuji. Okey. Semakin diingat ke semakin lupa? Dua-dua. Ya, pandai. Siapa yang jawab dua-dua tu? Bella eh? Fatimah. Fatimah. Dua-dua. Maknanya manusia akan lupa dan ingat, kan? Lupa dan ingat Allah. Lupa ataupun ingat Allah ketika diuji. Ada orang apabila Allah Ta'ala uji dia makin jauh dengan Allah. Rasa putus asa, kan? Ada orang semakin dia diuji, semakin kental, kuat mereka mengharungi cabaran itu. Kita berada di mana? Kalau kita diuji, kita di mana? Adakah kita di sini ataupun kita di sini? Tengah-tengah. Fatimah kata tengah-tengah. Tengah-tengah ni nak jadi apa tengah-tengah kat sini. Tengah-tengah. Tengah-tengah ni apa? Kejap ingat, kejap lupa lah. Macam tu, Fatimah. Betul? Kan? Ada ketika kita lupa, ada ketika kita ingat. Macam tu lah kan? Betul tak, Fatimah? Betul, Ustaz. Okay, itulah yang Ustaz fikir kebanyakan kita. Dan kita bukan berada yang di kalangan mereka yang apabila Allah Ta'ala uji, dia kekal tak ingat Allah Ta'ala, makin jauh dengan Allah Ta'ala.
Perkara-perkara maksiat pun dia buat. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang pun dia buat. Dia suka, dia seronok. Dan kita pun tak mampu kan, nak duduk pada keadaan yang mana Allah Ta'ala uji, makin dia dekat pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tak mampu macam tu. Ya, kita manusia biasa. Betul? Faham? Okay. Jadi, Fatimah kata kita berada di tengah-tengah. Ustaz setuju pandangan Fatimah. Oleh sebab tu, ada masa kita semangat. Ada masa kita rajin. Ada masa kita futur, kita down. Kita tak nak buat apa-apa. Itulah paling teruk lah. Kan? Allah Ta'ala uji. Apa solusinya? Apa solusinya? Tak nampak. Apa jalan penyelesaiannya? Apa jalan penyelesaian? Solutionnya? Apa solutionnya? Kita nak bincang malam ni. Pertama. Kedua. Sebab kita sama-sama bagi solution. 3. 4. 5. Okay. Ustaz bagi solution. Yang kita dah buat malam ni iaitu bersama dengan orang soleh. Yang kita buat, yang Ustaz buat malam ni. Yang kita sama-sama Syarah ada, Ashfa ada, Quratun, Bella, Zelni, Fatimah. 6 orang ni. Kan? Termasuk Ustaz 7 orang. Ini solution ni. Kan? Yang mana Ustaz nak buka pintu ni supaya kita sama-sama cari penyelesaian. Allah Ta'ala uji kita dengan apa? Allah Ta'ala ujinya kita sekarang ni yang kita nampak ialah PR, geram. Kan? Tengok air mata sikit. Betul tak? Ustaz Eja pun salah. Apalah Ustaz ni? Ustaz belajar kat mana? PR. Ni. Kan? Bersama dengan orang yang soleh. Bila kita bersama dengan orang soleh, kita akan semangat. Kan? Kita bawa cerita. Cerita apa? Cerita orang-orang soleh. Kan? Cerita orang soleh. Kan? Orang soleh ni, orang baik, kekasih Allah, semua diuji. Kan? Semua diuji. Sebelum Nabi Isa lahir, Allah Ta'ala uji ibu dia. Dalam surah Maryam, kau boleh baca semua kan. Maryam didatangi oleh siapa? Oleh siapa? Fatimah dah hafal. Didatangi oleh oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kan? Malaikat Jibril datang kepada Maryam ketika Maryam seusia awak. Sudah menjadi anak dara lah. Kan? Yang mana Maryam alaihissalam lah. Maryam, saya ditanya Maryam. Tidak pernah dilihat oleh mana-mana pemuda ketika itu. Kerana apa? Kerana dari kecil sampailah dia menjadi anak dara seperti awak. Dia membesar di dalam Masjidil Aqsa, dalam satu mihrab. Kan? Diuji. Kan? Situ ujian lah awak bayangkan. Duduk kat situ tak boleh keluar. Itu bukan lockdown dah. Awak bayangkan, kita lockdown ni berapa kalau kita campur lah? Setahun dah. Kan? Kalau kita campur yang PTP,
PKP ataupun lockdown yang pertama lah, dekat setahun lah. Dan kita rasa, ya Allah, ujian ni teruk sangat. Tapi Sayyidatina Maryam, Allah uji dia daripada kecil sampai ke besar, seusia awak. Umur berapa? 14 tahun kan? 14 tahun tak keluar. Tak keluar daripada mihrab. Kemudian bila ketika itu dia sudah makin membesar, bukan macam kita membesar juga kan, lockdown ni macam-macam kan, besarnya makan banyak, jadi besar badan. Sayyidatina Maryam membesar dan dia dah jadi anak dara seperti awak, datang Jibril alaihi salam. Takut Maryam kan? Qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini saya dah sebut dah kan. Kemudian Jibril beritahu Maryam akan dapat anak. Gembira ke? Gembira ke Maryam? Tak gembira kan? Sedih. Dapat anak tanpa ada suami. Orang perempuan tak boleh terima. Sedih. Apa kalau kita jadi tempat Maryam? Apa salah aku? Apa dosa aku? Kan? Agak-agak kita boleh terima tak? Lepas kita boleh katalah pula, alah, Maryam bolehlah Ustaz. Ya, Maryam tahu ke dia diuji oleh Allah Ta'ala? Maryam pun ada sebut kan, angan-angan dia kan, dalam ayat yang 23 Ustaz pernah sebut pada awak dulu dengan Kak Mahat kat bilik Alaqah. Maryam kata apa? Ya laitani mitu qabla hadha. Alangkah baiknya kalau aku mati dah sebelum ni. Wa kuntu nasiyan mansiya. Dan orang tak kenal pun aku. Jangan ada orang kenal aku. Alangkah bagusnya aku mati tak hidup. Bila dah sarat dah perutnya, dah membesar, tinggal nak beranak, nak bersalin je, semakin emosinya semakin tak stabil. Perempuan biasa, Maryam adalah perempuan seperti awak. Awak tanyalah mak awak kan, bila mengandung macam mana, nak suami di sisi. Maryam tak ada suami. Dan Maryam, apabila Maryam redha, Maryam sabar, maka Allah Ta'ala gembirakan Maryam. Ketika tu Maryam lapar kan, Allah Ta'ala bagi makan. Lahir bersalin tanpa ada bidan. Alhamdulillah, selamat. Adakah Maryam tahu? Di sebalik kesusahan tu Allah Ta'ala bagi kemudahan. Maryam tak tahu. Maryam tak tahu skrip tu. Maryam tak tahu skrip tu. Yang tahu skrip tu siapa? Jibril. Jibril pun tak tahu. Yang tahu skrip, ketentuan, segala perkara yang Tuhan susun tu hanya Allah satu-satunya. Tak ada siapa yang tahu. Maryam pun tak tahu. Tapi bila Maryam bertakwa, Maryam sabar, Maryam gigih. Ya, kesedihan tu ada, tangisan tu ada, tetapi tidak menjadikan ia terbantut di situ. Makanya bila kita Allah Ta'ala uji, kita kena move on. Kita tak boleh terperangkap dengan ujian ini. Kita kena keluar. Kita kena menongkah cabaran ini. Awak semua pelajar yang hebat. Pelajar yang terpilih. Pelajar yang cerdik. Jadi mesti awak mampu mengatasi segala cabaran dan ujian ini. Di balik pada tadi tu, solusinya ialah bersama dengan orang soleh. Dan Ustaz dah cerita. Cerita ni diulang-ulang. Tapi cerita dalam Quran ni diulang banyak kali pun, dia tidak pernah lapuk dan tidak rasa jemu. Akan memberikan motivasi, kekuatan pada kita. Sebab tu orang hafal Quran, Ustaz pernah sebut juga pada awak, biarlah Ustaz ulang. Guru Ustaz kata orang hafal Quran, jiwanya besar umpama lautan, tinggi seperti langit. Itu jiwa orang hafal Quran yang sebenar. Maknanya kalau orang hafal Quran tu dia hafal tapi penakut, belum lagi tu, dia belum lagi, dia kena usaha lagi. Macam awak lah, saya tak nak hafal lah, Ustaz nak hafal ni, usaha lagi. Usaha awak belum 100%. Awak kena keluarkan lagi. Awak lawan ngantuk tu. Awak lawan rasa malas tu. Awak lawan ujian bantal, tilam, selimut, aircon, TV, handphone, drama, Korea, K-pop, semua tu lah, KK apa.
Hindustan ke apa. Dia boleh tengok Hindustan. Mama ini gaya apa benda lah kan. Kedua apa dia? Oleh sebab tu yang pertama ni Ustaz nak interaksi kita ni seminggu sekali kita akan buat. Interaksi macam ni kita akan buat supaya kita dapat renew kekuatan semangat kita. Biasalah semangat ni turun naik dan kita perlukan perkara ni. Betul tak? Okey. Ustaz dah banyak cakap dah. Yang kedua apa ni? Tak ada nak Google lah Ustaz. Kedua apa ni? Kedua. Paksa sehingga biasa. Apa dia? Paksa sehingga biasa. Paksa hingga biasa. Paksa hingga biasa. Macam mana tu? Contohnya, kalau okey, pertama sekali langkah pertama sangat susah. So, bila kita dah paksa kita untuk buat langkah pertama, kita jangan putus tengah jalan. Contohnya macam kita makan. Kalau kita dah biasa makan pagi-pagi tu 8 pagi, jadi automatik setiap hari kalau kita tak dapat makan 8 pagi tu, perut kita merangkak. Jadi kita sakit perut. So, jadi tu je lah. Jadi perkara yang sangat susah akan menjadi biasa, kan? Jika apa? Jika diamalkan, kan? Ataupun dilakukan secara apa? Secara konsisten ataupun berterusan. Kan? Paksa hingga biasa. Memang susah. Susah nak tinggalkan bangun lambat, kan? Bangun pukul 12 PDPR ni. Tak masuk kelas. Bangun pukul 12, bangun pukul 10. Subuh tu, tak tahulah. Mungkin subuh lepas tu tidur balik. Jadi susah dah Ustaz. Kenapa kat sekolah boleh? Sekolah boleh lah. Ada suasana. Kan? Ada Fatimah. Ada Ashfah. Pagi-pagi. Bangun. Bangunlah. Ashfah pagi-pagi. Tapi Ashfah tak ada. Macam mana saya nak bangun? Jadi kita paksa diri kita. Memang mula-mula tu akan susah. Tapi bila kita buat, amalkan, kan, lakukan secara berterusan, konsisten, dia akan jadi amalan. Dia akan jadi perkara yang biasa. Kan? Jadi perkara yang biasa. Puncanya kita tak nak keluar daripada zon sangat susah ni. Zon sangat susah ni sekejap je. Kan? Sebab kita tak biasa. Jadi kita biasakan. Bagus. Jawapan daripada Cik Nur Fatimah Az-Zahra. Jadi Ustaz tinggalkan solution ketiga, keempat dan kelima kepada awak. Awak lengkapkanlah sendiri kerana kita dah jam 10. Tadi kita mula pukul 9. Wallahu a'lam. Itu saja. Mudah-mudahan surah malam ni akan membuahkan renungan, membuahkan satu faedah yang besar, kan? Memberikan satu kepada kita anjakan paradigma supaya kita kuat, meredah segala ujian cabaran
sepanjang PKP ni, sepanjang PDPR ni. Ustaz yakin kita semua dapat keluar daripada ujian ni dengan berjaya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja daripada Ustaz. Kita jumpa esok insyaAllah. Jangan tak masuk kelas tasmik. Tasmik macam biasa, tak dapat semuka, bacalah separuh. Tak boleh separuh, suku pun tak apa. Dan doakan Ustaz lah. Ustaz pun sebenarnya diuji juga kan. Rajin malas tu ada kan. Nak buat benda-benda macam ni kan. Tapi disebabkan Ustaz nak awak semua berjaya. Dan Ustaz nak supaya apa yang kita lakukan sama-sama ni dapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan dihimpunkan kita kerana sebenarnya tujuan kita sangat sayang cinta kepada Al-Quran. Kita ingin supaya Al-Quran yang kita cinta ni memberikan syafaat kepada kita, imma di dunia ataupun di akhirat pula insya-Allah. Biarlah kita berkhidmat untuk Al-Quran, biarlah payah kita berkhidmat untuk Al-Quran, tetapi Tuhan akan berikan seluas-luasnya kesenangan, nikmat yang tiada penghujung, yang tiada binasa dan kekal sehingga bila-bila. Okey, itu saja daripada Ustaz. Ada siapa-siapa nak bercakap? Tak ada? Nak bagi pesanan ke? Boleh, silakan. Ada? Tak ada. Tak ada. Syarah? Syarah Najlah? Tak ada Ustaz. Tak ada juga. Ashfa Naura? Tak ada Ustaz. Tak ada juga. Zelni? Tak ada. Tak ada. Ashfa pula. Aina Bila? Tak ada Ustaz. Tak ada. Ke dah tidur dah? Okey, tak apalah. Belum. Buat pun penat kan. Okey. Pada tu saja kita tutup kita punya usrah santai kita, sembang-sembang kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Ustaz nak ambil gambar boleh? Ustaz nak ambil gambar. Buka apa? Webcam masing-masing. Gambar sikit. Kenangan. Itu kita boleh letak dekat Ustaz punya website. Okay. Buka lah webcam tu. Ambil gambar ni. Cepat. Ustaz, Ya. Ines kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu Umaira minta maaf. Dia lambat reply sebab adik dia main phone. Lagi satu dia minta maaf sebab tak dapat join sebab dia ada tugasan kena hantar malam ni. Okey. Okey, buka Quratun Zulni. Saya nak ambil gambar ni dulu. Quratun, boleh? Ustaz, Quratun punya line putus-putus. Oh, okey, tak apa. Kenapa Ustaz punya keluar kucing tu? Ustaz punya... Dia keluar kucing tu lah. Okey, kejap. Okey, sedia? 1, 2, 3, senyum. Kejap. 1, 2, 3. Simpan lah buat kenangan. Kenangan nanti apabila kita dah senang, dah bertemu dekat sekolah, kita boleh buat kenangan-kenangan. Okey, setakat tu saja. Terima kasih kepada ibu ayah, belajar rajin-rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, Kura.